Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya iaitu Aisyah Hanim Zamani dan kawan-kawan saya Nur Mastura Mat Hussein, Nur Farah Izzati Azhar dan Nur Adila Jaafar akan membentangkan tentang terapi muzik. Pertama sekali, saya akan memberitahu apa itu definisi terapi. Definisi terapi dalam konteks pendidikan ialah kaedah untuk membantu seseorang murid bertindak balas terhadap sesuatu aktiviti atau kemahiran. Konsep ini didasari daripada konsep kepelbagaian kategori individu berkeperluan khas. Dengan itu, kaedah terapi dapat membantu murid bermasalah dan ketidakupayaan pembelajaran mencapai perkembangan dari segi kognitif, emosi, sosial atau psikomotor. Seterusnya, terapi dalam pendidikan khas. Terapi dalam pendidikan khas adalah salah satu kaedah yang digunakan dalam PDP di sekolah. Aktiviti dalam terapi dapat membantu murid menguasai suatu kemahiran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, definisi muzik. Muzik adalah satu gubahan bunyi yang menghasilkan bentuk dan irama yang indah dan menyenangkan. Konsep muzik bukan hanya terhad kepada bunyi instrumen semata-mata, bahkan juga merangkumi suara manusia serta bunyi alam. Seterusnya, definisi terapi. Menurut The American Music Therapy Association 2006, terapi muzik ialah intervensi muzik secara klinikal dan berasaskan bukti saintifik untuk mencapai matlamat individu berhubung dengan terapeutik dilakukan oleh seorang profesional yang berkelayakan berdasarkan fakta-fakta daripada hasil kajian. Seterusnya, menurut McConnell et al. 2016, terapi muzik adalah sesuatu terapi untuk meningkatkan kualiti hidup seseorang dengan memenuhi keperluan psikologi dan memudahkan komunikasi. Berlandaskan teori kecerdasan pelbagai yang diasaskan oleh Howard Gardner pada tahun 1993 dalam Siti Rahaya, Rosni, Arba'iyah dan Nik Nurul Huda pada tahun 2011, beliau mengatakan kecerdasan manusia bukan hanya tertumpu oleh satu faktor sahaja, malah kecerdasan itu boleh berkembang sama ada melalui persekitaran, pendidikan dan pengalaman. Faktor ini telah membuktikan bahawa semua individu mempunyai 7 jenis kecerdasan, iaitu verbal linguistik, logik matematik, visual ruang, kinestetik, music, interpersonal, intrapersonal dan naturalist. Seterusnya, 2 objektif yang disasarkan untuk murid berkeperluan khas. Yang pertama, murid dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan interaksi sosial. Ini dapat dibuktikan oleh Novinia pada tahun 2019. Music can be used as a good space for communication and expression to improve social skills. Yang kedua, murid dapat meningkatkan kemahiran psikomotor. Menurut Khairiyah dan Nuraini Ahmad pada tahun 2016, penggunaan muzik dengan menggunakan nyanyian dapat melatih otot muka murid bermasalah pembelajaran. Langkah pelaksanaan aktiviti 1. Aktiviti yang dilakukan adalah dinamakan musical question, di mana guru akan menyanyikan lagu dan lirik yang berbentuk soalan sambil memainkan alat muzik iaitu hand drum dan drumstick. Bagi langkah 1, tempatkan murid dalam kedudukan melengkung menghadap guru. Guru akan mengatur kedudukan murid dalam bentuk melengkung sambil menghadap guru. Langkah 2. Murid memegang alat drumstick. Guru akan memberikan 2 drumstick kepada setiap murid yang menyertai aktiviti ini. Langkah 3. Guru memegang hand drum dan drumstick. Guru pula memegang alat muzik hand drum dan drumstick yang akan digunakan semasa menjalankan aktiviti. Langkah 4. Guru menerangkan arahan cara bermain kepada murid. Terdapat 2 pusingan yang akan dilakukan dalam aktiviti ini. Langkah 5.
Lagu dimainkan dan guru bernyanyi dengan lirik yang berbentuk soalan sambil mengetuk. Guru menyanyikan lagu sambil memainkan alat muzik iaitu hand drum dan drumstick. Langkah 6. Untuk pusingan 1, guru akan menjawab sendiri soalan yang disoal dalam lagu sambil bermain alat muzik. Bagi pusingan ini, guru menunjukkan demonstrasi kepada murid bagaimana untuk bermain dalam aktiviti ini. Jadi, guru akan bernyanyi dengan lirik yang berbentuk soalan dan guru juga akan menjawab sendiri soalan tersebut sambil guru memainkan alat muzik itu dengan mengetuk drumstick ke permukaan hand drum. Dalam langkah ini, guru ingin murid lebih memahami bagaimana aktiviti ini dijalankan. Langkah 7. Pada pusingan 2, lagu dimainkan sekali lagi tetapi permukaan hand drum dihalakan kepada murid terpilih menandakan soalan diajukan kepada murid tersebut. Dalam langkah ini, guru juga akan menyanyikan lagu dengan lirik yang berbentuk soalan. Tetapi, soalan akan dijawab oleh murid pula. Guru akan menghalakan permukaan hand drum kepada murid terpilih untuk menjawab soalan yang ditanya sambil murid mengetuk permukaan hand drum dengan alat drumstick yang berada di tangan. Langkah 8. Murid menyambung nyanyian dengan menjawab soalan dalam lirik sambil bermain alat muzik. Guru dan murid menyambung nyanyian lagu dengan lirik yang berbentuk soalan di mana guru bertanya dan murid menjawab. Langkah 9. Lagu dimainkan sehingga tamat. Seterusnya ialah langkah pelaksanaan aktiviti 2. Nama aktiviti ini ialah Dance With Me. Okey, untuk langkah pertama, murid berdiri dalam keadaan selesa dan bebas. Untuk langkah kedua, guru akan mengedarkan alat muzik marakas kepada murid. Seorang murid akan mendapat 2 marakas. Langkah ketiga, guru akan memberikan penerangan aktiviti secara ringkas mengenai aktiviti yang akan dijalankan. Langkah keempat, guru akan mainkan lagu. Langkah kelima, guru membuat pergerakan sambil menyanyikan lirik lagu yang dimainkan. Pergerakan ini ialah pergerakan bebas dan antara contoh-contoh pergerakan yang cikgu boleh lakukan ialah dengan mengangkat sebelah kaki, berlari setempat, menggoyangkan marakas ke atas, ke kiri, ke kanan, ke bawah dan sebagainya. Pergerakan itu haruslah bersifat mudah dan senang untuk diikuti oleh murid-murid. Langkah ke-6, guru meminta murid membuat pergerakan bersama-sama.